Antara penyakit sekarang ni, kita tengok banyak orang suka mendedahkan keaiban orang lain. Ini benda yang sangat mendukacitakan kita orang beriman. Orang beriman sangat dilarang untuk mendedahkan aib. Aib ni benda yang memalukan. Benda keaiban lah, benda yang tak senang kita dengar. Kalau pada diri kita pun kalau boleh-boleh tak mau disebar-sebarkan, dicerita-ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi man nasarahu wa taba'a walahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Amma ba'. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi peluang dan kesempatan untuk kita teruskan pengajian dan kuliah-kuliah di masjid di surau, dan mudah-mudahan akan makmurkan rumah Allah dan juga menambah kesejahteraan, keselamatan dan perlindungan daripada Allah Azza wa Jalla. Syukur pada Allah Ta'ala atas nikmat ini, dan mudah-mudahan kita bijak menggunakan nikmat Allah untuk mengundang nikmat yang seterusnya. Dengan nikmat yang ada, akan dapat lagi nikmat yang akan datang. Dan bukan sekadar nikmat yang kita ada dan kita gunakan ke jalan yang baik, akan mengundang nikmat yang baru, malah akan mengundang rahmat Allah. Ada orang yang menggunakan nikmat yang dia dapat hari ini untuk dapat nikmat besok je, tetapi bukan dengan cara yang Allah redha. Akhirnya dia dapat nikmat berterusan, tapi bukan rahmat Allah Ta'ala. Iaitu orang beriman bukan sekadar nak nikmat yang baru, tetapi juga nak rahmat Allah dunia akhirat selamat. Nikmat jangan kita pandang macam nikmat kita makin kurang makin kurang. Dulu mata terang jadi kabur, telinga dengar clear jadi tak apa clear dah. Cakap dulu lantang dah jadi slow. Nikmat makin berkurang lah Ustaz. Tidak, sebenarnya nikmat kita makin bertambah. La in syakartum la azidannakum, ayat yang selalu kita dengar. Allah tambah nikmat. Mana? Nikmat yang kita dapat hari ni, mata, telinga, apa semuanya, besok tu nikmat yang baru. Besok kita boleh lihat, boleh telengar dan sebagainya. Nikmat yang baru. Bukan nikmat yang sama aja. Kan? Bukan benda yang sama dah. Tak ada tambah apa Ustaz? Tak tambah apa? Nyawa kita besok kan ada lagi. Kita guna lagi mata, telinga, lidah, kaki, tangan, segala kita masih guna. Itu nikmat yang baru kita dapat. Akan datang esok lusa pula, nikmat yang baru pula kita dapat. Dan nikmat yang Allah tambah setelah kita bersyukur bukan sekadar nikmat fizikal, nikmat yang zahir yang kita nampak. Seperti kita rasa mata kabur, makin kabur, makin kabur. Badan yang kuat masa zaman muda makin lemah, makin lemah, makin lemah. Itu kurang nikmat. Sebenarnya kadang-kadang Allah ganti dengan nikmat yang kita tak sedar nikmat. Apa dia? Iaitu mungkin badan kita jadi semakin tak berapa kuat, semakin lemah, menyebabkan kita lebih dekat dengan Allah Ta'ala, lebih memperbanyakkan amal ibadah. Tah kalau kita lah umur 40-an, 50-an, 60-an, 70-an ni masih kuat macam kita umur 20-30 tahun, rasanya tak jumpa masjid. Kita ada tempat lain. Kita jumpa tempat lain. Kan? Di pub ke tempat orang berjoget, kita kuat lagi kan? Boleh berjoget lagi. Tah macam tu. Jadi Allah nak sedarkan kita, Allah tarik sikit dan Allah ganti dengan nikmat akhirat, iaitu ibadahnya kita lebih khusyuk, solatnya kita lebih banyak, zikir sebut nama Allah lebih kuat. Mana tidaknya nak langkah satu-satu, ya Allah, astagfirullahalazim, Allahu akbar, Allahu akbar.
Kalau dulu masa kuat mana ingat nak sebut Allah Akbar dan sebagainya. Ala kulli hal, syukurlah atas apa yang kita ada, pasti Allah akan tambah, iaitu lenyapnya nikmat yang zahir akan diganti juga dengan nikmat di akhirat nanti dengan amal ibadah kita. Muslimin muslimat, itu sekadar muqaddimah. Jadi biasa saya buat baca Quran dan talaqi dan tadabbur kan. Tapi nampak kita pendek masa di antara maghrib dan isyak. Hari itu kita buat tak sempat satu muka pun. Tak apalah, kita ganti dengan tajuk yang lain. Jadi saya fikir dalam keadaan sekarang ni, banyak ialah kita semua ada alat Facebook dan segalanya. Dan alat tersebut sangat mudah untuk kita tergelincir dalam perkara-perkara yang mengundang dosa yang tak berputus-putus. Sedangkan patut kita cari pahala lahum ajrun ghairu mamnun. Patut kita cari pahala yang tak putus-putus, non-stop pahala. Kita mati dah pun pahala jalan. Patut yang tu. Tapi kita tersalah, kita melakukan dosa yang tak berputus-putus. Dengan tekan satu butang share forward, tersebar benda-benda dosa dan maksiat, maka dosa tu mengalir jalan terus. Kita dah dalam kubur pun masuk lagi dosa tersebut. Jadi antara penyakit sekarang ni, kita tengok banyak orang suka mendedahkan keaiban orang lain. Ini benda yang sangat mendukacitakan kita orang beriman. Orang beriman sangat dilarang untuk mendedahkan aib. Aib ni benda yang memalukan. Benda keaiban, benda yang tak senang kita dengar. Kalau pada diri kita pun, kalau boleh-boleh tak mau disebar-sebarkan, dicerita-ceritakan. Kita tengok bagaimana hadis Nabi telah mengaturkan supaya kita jangan terjebak dengan perkara ni. Lebih-lebih lagi di zaman teknologi sekarang yang sekali butang tekan pump dah tersebar seluruh dunia. Kalau zaman dulu nak sebarkan aib susah juga. Pergi kat rumah orang tu berkumpul 5 orang baru dengar cerita. Kita cerita kat dia baru 5 orang je tersebarnya. Pergi sana pula 2 orang, pergi sana pula 10 orang. Nak tersebar ke satu kampung pun payah, lambat. Tapi zaman kita sekarang ni tang sekali dah sampai seluruh dunia, dah pelosok dunia semua tahu. Jadi kita kena ambil iktibar, jadikan panduan. Maka antaranya apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam hadis mauquf. Ini kata-kata Sayyidina Ali yang memang bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata al-qailul fahishah walladhi yushi'u biha fil ismi sawa. Orang yang memulakan bawa cerita fahishah, cerita gosip, cerita aib tadilah, dia mulakan cerita. Orang lain tak tahu, dia yang mulakan bongkar. Dia dengan seorang lagi yang bukan memulakan, dia cuma panjangkan je, sebarkan, forwardnya. Tukang share je. Bukan dia yang bongkarkan, dia tukang share je. Dua-dua dosanya sama. Dua-dua dosanya sama. Tukang share, jangan kita kata, saya bukan bongkar ke benda ni, saya forward je. Tanya pula dalam grup, betul tak berita ni? Kita dah sebar. Orang tu pula forward pula, betul tak cerita ni? Betul tak cerita ni? Dah jadi 1 juta. Sama aja, semua tu dosanya sama. Tak, cerita ni cerita betul ustaz, bukan cerita bohong, bukan cerita nak buat-buat cerita. Ini Nabi kata yang Sayyidina Ali tegur ni adalah orang yang menyebarkan cerita yang betul, bukan hal cerita yang tak betul. Kalau hal cerita yang tak betul, itu dinamakan tahmah, fitnah yang lain. Buhtanun azim dalam Al-Quran sebut. Buhtanun azim, tuduhan yang sangat dahsyat. Dosa lain pula, tambahan. Itu cerita yang tak betul. Cerita yang betul pun jangan kita sebarkan. Ini adab tuan-tuan ahli masjid, kita orang beriman. Jangan dapat cerita orang tu orang ni, walaupun kita tahu sahihnya, betul ni betul, ada faedah kita nak sebar ke orang? Hanya sekadar nak malukan dia yang dalam video, dalam gambar. Kalau itu niat kita, maka dosa kita yang pertama kerana menyebarkan fahisyah, menyebarkan benda yang kotor, benda yang memalukan, mengaibkan.
Orang beriman, Nabi kata, man satara uyuba akhi satarahullahu uyubahu yaumal qiyamah, atau kama qala. Siapa yang sanggup tutup keaiban saudaranya, maka Allah akan tutup keaiban dia di akhirat nanti. Apa keaiban dia di akhirat? Iaitu dosa-dosa lah. Allah tutup dosanya, Allah padam dosanya, Allah ampun dosanya, sehingga dia sendiri pun tak sedar bahawa Allah dah padam dosa. Sebab apa? Sebab dunia dulu dia suka sangat menutup aib orang. Tak nak ceritalah hal orang ni. Tak nak. Orang kata, kau sebarlah, kan? Lebih-lebih lagi hal, contohnya kan, kita tahulah kadang-kadang orang politik ni nak jatuhkan orang tu, dia bongkar semua benda-benda dalam seluar lah apa segalanya. Ini lebih lagi dahsyat. Benda inilah yang kita tegur, tak boleh. Lebih-lebih lagi pula kepada orang yang zahirnya nampak baik. Jangan kita kata, alah berlakon je nampak baik, tapi ni dia kejahatan dia. Kita sebar bagi orang semua alih pandang, ubah pandangan yang pandang baik jadi pandang benci. Itu selain pada dosa menyebarkan fahisyah, menyebarkan benda aib orang, mendedahkan aib, dia juga dikira sebagai orang yang namam, mengadu domba, batu api. Bahasa kita kata batu api. Dia dapat dosa batu api. Yang Nabi kata, la yadkhulul jannah an-namam. Orang yang jadi batu api lagakan orang, dia takkan peluang masuk syurga. Tak ada peluang masuk syurga. Takkan ada jalan masuk syurga. La yadkhulul jannah an-namam. Dengan kita sebar, orang mula pandang baik ke dia. Kita sebar, semua orang pandang jahat pada dia. Semua orang benci pada dia. Ini kita jadi an-namam, orang yang lagakan batu api. Na'udzubillah min dzalik. Sama, kita tolong forward, bukan kita bongkarkan. Orang lain yang mulakan, kita tolong forward. Kata Sayyidina Ali, fil ismi sawa. Dalam hal dosa sama banyak. Tahtah orang yang forward tu lagi besar dosanya daripada orang yang mula. Boleh jadi. Boleh jadi. Dalam hadis yang lain, riwayat Syubail bin Auf qala, kana yuqalu man sami'a bi fahishatin fa afshaha fahuwa fiha kalladhi abdaha. Syubail bin Auf, dia telah berkata, adalah dikatakan, barang siapa yang telah mendengar satu berita aib tadi, benda keji, benda tak elok tadi, dia tolong sebarkan pada orang lain, maka dia pada kekejian itu adalah seperti orang yang melakukan juga. Samalah mafhum daripada hadis yang pertama tadi. Sama aja. Kadang banyak orang kata, bukan saya mulakan, saya nak sebar aja. Saya nak tanya member saya dalam grup WhatsApp ni 200 orang ni, nak tanya betul ke tak aja. Kita dah sebar. Walaupun kita kata nak tanya, tak tahulah betul ke tidak, tolong semak betul ke tidak, berarti kita dah sebar. Dah melekat dosa kita, tuan-tuan. Orang tu panjang pula. Kita ingat dosa kita pada 200 orang je. Menyebabkan 200 adalah 10 orang. Sebar pula 200 pula. 10 kali 200 dah berapa ribu, juta, panjang. Ni namanya dosa lahum ismun ghairu mamnun. Mereka punya dosa yang tak stop, takkan berhenti. Kita patut cari pahala yang tak berhenti. Masuk je pahala. Bukan dosa yang tak berhenti. Tapi dengan cara kemudahan yang kita ada, salah guna kemudahan yang ada, maka kita akan dapat dosa yang tak henti-henti. Saya pesan sekali lagi, banyak orang anggap kalau cerita betul tak apalah, cerita tak betul tak boleh. Tak, saya ulang kali lagi, tuan-tuan. Yang betul pun dosa, yang tak betul lebih berganda dosanya. Begitu dalam hadis yang ketiga yang disebutkan, saya petik daripada kitab Adabul Mufrad. Kitab Adabul Mufrad ni Imam Bukhari punya kitab. Dia kumpulkan hadis-hadis, kata-kata para sahabat yang kaitan tajuk adab je. Adab kita sebagai orang beriman, patut kita ikut jalan ni. Kita ikut jalan ni. Iaitu di hadis yang ketiga, an Ibnu Juraij an Atha bin Yasar annahu kana yara an nakala ala man asya'a az-zina yaqulu asya'a al-fahishah.
Ibn Juraij daripada Imam Atha bin Yasar bahawasanya beliau berpendapat perlu dikenakan hukum hudud kepada orang yang tolong forward, kepada orang yang tolong share berita tentang zina orang tu, berita tentang aib orang ni. Kalau tentang zina lagi beratlah dia punya hukuman hududnya. Dia pun patut, orang yang sebarkan berita ni patut dia kena sama. Dia juga kena hukum sama. Bukan orang yang mulakan. Orang yang sebar-sebar ni pun patut kena sama juga. Masya Allah. Jadi kita ialah terutama dalam tuan-tuan pun tahu kisah-kisah orang tu suka mendedah buka dan sebagainya. Malah dia kata saya buat macam tu tujuan nak menyekat ataupun nak mencegah kemungkaran. Nahi mungkar. Tak nama nahi mungkar tuan-tuan. Kalau kita tolong sebar dalam Facebook, masuk grup-grup media sosial, itu bukan nahi mungkar. Itu menggalakkan kemungkaran. Itu amar mungkar. Menggalakkan kemungkaran lagi. Mana tidak? Kita sebar, menyebabkan orang tu jadi gairah gembira untuk sebarkan lagi. Kalau kita tak sebar, orang tu tak tahu. Orang tu takkan sebar. Jadi kita menggalakkan kemungkaran lagi lebih berlaku. Jangan sama sekali. Tolong bijak dalam menggunakan teknologi yang ada untuk menjana pahala yang tak henti-henti. Bukan dosa yang tak henti-henti. Bukan nahi mungkar namanya. Habis itu macam mana kita duduk diam je? Okey? Ada caranya yang Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 83. Kisah Allah cerita dulu sifat-sifat orang munafik ni, perangai munafik begini-begini. Salah satunya perangai munafik yang ada kaitan dengan tajuk yang kita nak sebut di sini, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bih. Sifat orang munafik. Wa idza ja'ahum, apabila datang kepada mereka, minal amni awil khaufi, apa aja berita sampai ke dia aja, adza'u bih, terus dia nak jadi pemberita yang paling pantas. Dia nak sebarkan. Dia tak kaji dulu berita tu betul tak betul. Berita tu patut sebar ke patut duduk diam je, simpan je. Tak dapatnya, wah, gosip bagus ni, mantap. Kan? Adza'u bih ni perangai orang munafik yang Allah sebut dalam Quran surah An-Nisa ayat 83. Dia nak jadi pemberita yang pertama, nak sebarkan benda-benda yang tak baik. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bih. Suka sangat dapat berita, sebarkan. Walau rudduhu, ini penyelesaiannya, jangan sebar, ada penyelesaian jalan lain kalau nak selesaikan ataupun nak mencegah kemungkaran. Macam mana caranya? Allah kata walau rudduhu ila rasul, kalaulah berita maklumat yang dapat sebagai bukti ke, sebagai dia saksi ke, yang benda ni kena nak stopkan mungkar tu, kita kena sebar ni. Caranya engkau rujuk dengan rasul. Kalau zaman Nabi lah, rujuk dengan rasul sebagai pemerintah, sebagai orang yang berkuasa, pihak berkuasa zaman tu. Okey, sekarang kita tak ada Nabi. Maksudnya tak ada lah kita nak mengadu macam tu kepada Nabi SAW. Allah kata wa ila ulil amri minhum, dan ataupun kepada ulil amri, pihak berkuasa. Ada bukti, bukan sebar di Facebook, pergi jumpa polis ke apa yang berkaitan lah, yang boleh menyelesaikan benda ni, yang penyiasat, yang ambil kes ni, bukti peguam ke mahkamah ke, yang boleh selesaikan. Bukan cara sebar. Adza'u bih tadi ni perangai orang munafik, suka sebar. Nak malukan orang tu. Kadang-kadang dia kata, saya tak sebut nama siapa-siapa kan? Dia dedah kan, tak sebut nama siapa. Lama-lama orang korek sekarang ni kan, zaman orang nak korek. Rupanya dia ni. Jadi punca daripada engkau yang menyebarkan benda tu, orang korek-korek, nampak dah terdedah aib seseorang tu. Ini tak boleh. Jadi kalaulah betul, pergi bagi pada penyiasat yang pihak berkuasa. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, sudah pasti mereka boleh bertindak. Orang yang boleh bertindak, orang yang ada kuasa yang boleh bertindak, kan? Orang ada kuasa yang boleh bertindak.
yang akan ambil keputusan nak buat macam mana untuk menyelesaikan kemungkaran ni. Walaula fadlullah dan seterusnya. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut la yuhibbullahu al-jahra bisu'. Allah tak suka sangat orang yang suka sebarkan cakap benda maksiat ni. Sebarkan benda maksiat. Zaman dulu nak sebar maksiat dengan cakap-cakap cerita. Kita sekarang duduk diam dalam rumah ya, tekan. Ini juga termasuk Allah benci. Didatangkan dengan ayat la yuhibbullah. La yuhibbu Allah, awal juzuk 6 kan, selalu tuan-tuan baca Quran, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Allah benci sangat. La yuhibbu, lebih bagus kita terjemah Allah benci. Memanglah la yuhibbu, tak, Allah tak suka. Nampak lembut sikit tak suka tu, tapi patut kita bagi amaran sikit. Allah benci kepada orang yang suka menzahirkan kejahatan. Bisu, menzahirkan kejahatan, sama ada kejahatan diri dia ataupun kejahatan orang lain. Aib diri sendiri pun jangan dedah tuan-tuan. Jangan cerita saya buat ini dosa, saya buat ini maksiat, saya buat ini dosa, buat ini. Tak boleh. Keaiban diri sendiri pun jangan dedah. Apatah lagi aib orang lain. Mendedahkan benda yang mengaibkan orang lain. Illa man zalim, Allah kata kecuali dia dizalimi. Apa dia? Mungkin orang curi barang dia, orang buat inaya pada dia, orang fitnah dia. Dia boleh bongkarkan, tak, sebenarnya orang tu yang buat. Tapi kata ulama, sebolehnya kalau dia orang yang fitnah, yang tuduh tadi, kalau boleh kita apa orang kata, counter balik, lawan balik, dedah semula kejahatan bukan saya salah, dia yang salah, tapi pada pihak yang berkuasa, pada orang yang boleh menyelesaikan. Bukan sebar jadi orang tak ada kena mengena pun tahu. Orang yang tak ambil tahu sangat kisah-kisah ni pun terbaca, terambil tahu, sehingga orang menampakkan kejahatan. Malah kata para ulama, Sayyidina kata para ulama, salah seorang Imam Ahmad bin Hanbal, bila ditanya, orang tanya hukum fatwa ke dia, wahai tu imam, dia kata, orang tanya, idza ulima minar rajul al-fujur, kalaulah aku ni tahu cerita jahat orang tu, aku tahu cerita jahat orang tu, orang lain tak tahu, aku seorang tahu cerita jahat dia, adakah aku nak cerita pada semua manusia? Anukhbiru bin nas, anukhbiru ilan nas, adakah aku nak sebar bagi tahu semua orang? Patutkah aku buat macam tu? Orang tanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal kata, la, tak boleh. Tak boleh engkau sebarkan. Bahkan engkau wajib tutup keaiban orang tu. Tutup aib dia, silap dia tu, cover. Illa an yakuna da'iyah, kecuali engkau ada terlibat. Terlibat maksud engkau mungkin jadi saksi, kes dia dah sampai mahkamah, engkau jadi saksi, tu kena ceritalah. Cerita di mahkamah, bukan di Facebook, bukan di khalayak ramai. Ini kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal. Malah para ulama lain mengatakan demikian, menyokong pandangan demikian, tak boleh kita sebar dan sebarkan pada orang lain. Lebih-lebih lagi sehingga orang yang pandang baik, sehingga seorang ulama, saya tak ingat namanya, Ibn Qayyum tak salah saya, dia mengatakan bahawa kalaulah seorang tu semua orang pandang baik pada dia, tapi dia adalah silap dia, ada benda silap yang memalu, benda aib ni kita kata benda aib, maka tindakan kita orang beriman nak selamatkan kita, selamatkan dia. Kalau patut kita tegur secara rahsia pada dia, sampaikan secara rahsia pada dia, tak payah nak sebarkan sehingga mengubah persepsi orang yang pandang baik jadi pandang jahat. Maka ini dosa yang berganda, kita sebut tadi sebagai namam. Kita tengok pesanan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali berpesan agar kita jangan mengundang balak yang dahsyat kalau kita bertindak dengan tindakan yang salah. Dalam sebuah hadis mauquf kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah,
Yaqulu la takunu ujulan, jangan kamu tergopoh gapah. Kalau kita sekarang ni, jangan nak jadi pemberita yang paling awal viral kan. Jangan kamu tergopoh gapah bertindak menyebarkan benda yang mengaibkan orang lain. Jangan cepat sangat nak sebarkan benda aib orang lain, kejahatan orang lain, keburukan orang lain. Jangan tergopoh, oh nak cerita ni orang tak tahu ni, kita nak jadi pemberita yang hebat. Apa faedah tuan-tuan? Tak ada pahala pun di situ. Bila kita nak sebar berita-berita, nak cerita, nah kan, biar kita orang dapat pemberita yang pertama, kan. Tak ada faedah pun. Tak ada hadiah dunia pun tak ada, orang tak bagi duit pun, pahala pun tak dapat. Yang mengundang dosa. Silap-silap kita boleh diambil tindakan lah, undang-undang tu dan sebagainya. Banyak benda buruk daripada baiknya. Tak ada baik langsung, maka tak payah. Sikap orang beriman, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Sikap orang beriman yang baik, nak tengok dia punya orang beriman yang baik, tandanya dia tak suka terlibat dengan benda tak faedah ni, benda yang tak mengundang pahala pun. Tak ada kebaikan dunia, tak ada kebaikan akhirat. Yang ada dosa. Yang ni dia tinggal, tak payah. Nabi Sayyidina Ali kata apa? Jangan kamu tergopoh gapah nak menyebarkan benda-benda yang tak baik, benda-benda yang buruk orang lain, aib orang lain. Fa inna min waraikum bala'an. Sungguhnya bila kamu dah buat macam tu, kamu dah bongkar rahsia orang, kerana sungguhnya di belakang kamu nanti, maksud kemudian balak datang, kamu tak boleh elak dah. Datang balak. Bila datang balak, kamu tak boleh elak dah. Sebab kamu dah sebar, kamu tak boleh nak stop. Payah kita nak stop. Kan? Tuan-tuan baru tahu yang di apa, ada satu masjid Negeri Sembilan kan. Oh, yang dia buat live. Dia buat live sambil perkataan tak elok lah, maki pada AJK, kerana AJK dah ikut SOP, tak bagi masuk dah, tak boleh buat macam mana kan. Jadi dia sampai ni lah, provoke lah, cakap benda yang tak baik, yang muka-muka dan sebagainya. Dia dah sebar benda tu, dah jadi live, benda live, video FB dia. Jadi kemudiannya dia datang minta maaf kepada AJK masjid. Agak-agak senang nak tutup benda yang dah jalan, entah ke mana dah benda tu. Susah lah tuan-tuan. Benda tu dah berjalan-jalan, walaupun dia nak settlekan benda tu, dah minta maaf, dah buat apa ni live pula, kata minta maaf, dia bersalah, dia silap. Tapi yang tadi ni dah jalan merata dunia dah. Tah orang yang tengok yang pertama, dia tak tengok yang kedua. Jadi tersebarnya dosa. Maka sukar nak bendung lagi dah. Ini yang antara Sayyidina Ali pesan, fa inna min waraikum bala'an. Sungguhnya bila kamu bertindak macam tu akan datang balak, nanti kau tak boleh nak surrender, tak boleh nak selamatkan diri dah. Mubarrihan, bencana yang besar yang jelas merosakkan. Mukallihan, yang boleh menyayatkan hati. Bencana balak akan kena ke engkau sampai takut, menakutkan. Kau seronok je sebar tu pak, tapi dapat bala menakutkan engkau sampai kan. Serta urusan-urusan yang berpanjangan, wa umuran mumahilatan ruduha, iaitu akan timbul fitnah yang ketiga, fitnah yang keempat, akan datang lagi yang makin besar, tak boleh nak bendung lagi dah kan. Ini yang bahaya. Sebab tu orang beriman ni kena memikirkan dulu sebelum dia buat tindakan sesuatu. Ini nasihat untuk, tak ada kena mengenai siapa kita di sini, termasuk nasihat diri saya sendirilah, dan kita semua kena bijak dalam hal menggunakan benda-benda teknologi yang baik ini. Boleh jadi benda yang tu bermanfaat dan baik untuk akhirat kita, boleh jadi benda yang membinasakan akhirat kita, na'udzubillah. Jadi ingat pesanan Sayyidina Ali, kalau sekali kau bertindak datang balak, engkau tak boleh nak tolak dah, kau tak boleh nak elak dah. Datang akan timbul pula lahir, dengan sebab punca engkau tadi akan lahir bencana yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Jadi besar lah tuan. Suka dah kita nak tutup. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata,
apabila engkau hendak menyebut akan keaiban sahabatmu, maka ingatlah akan keaiban sendiri. Macam kita tak ada salah, tuan-tuan. Agak-agak kesalahan kita kalau orang buat orang lain sebar macam tu, kita marah tak? Ui, mengamuk kita. Kan? Mengamuk, akan tah maki hamun, nak bertindak, nak bergaduh besar. Habis tu kalau kau tak nak berlaku pada diri engkau jangan buat pada orang lain. Jadi itu pesanan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nak buat kat orang lain, kau fikir kau dulu. Sebar gambar, tah mungkin gambar perempuan, anak dara orang. Ingat kalau jadi kat anak dara kita macam mana? Jadi kat family dekat kita macam mana? Ini pesanan Sayyidina Abdullah bin Abbas agar kita selamat dalam tindak tanduk kita. Lagi katanya, wala talmizu anfusakum. Abdullah bin Abbas mengatakan dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala yang bermaksud wala talmizu anfusakum, jangan kau gelar, panggil orang dengan gelaran-gelaran yang tak baik. Jangan panggil orang, ni ayat Quran lah, surah Al-Hujurat, maksud saya surah Al-Hujurat ayat 11. Jangan engkau menggelar, panggil gelaran orang yang orang tu tak suka. Jadi dalam hal gelaran, tuan-tuan, haram kita menggelar seseorang dengan gelaran yang tuan badan tak suka. Tuan badan rasa malu dipanggil macam tu, maka tak boleh. Walaupun gelaran tu taklah kotor sangat, taklah huduh sangat. Kan? Contoh saya nak cerita lah, ada orang, masa saya budak-budak sekolah dulu, ada satu orang yang dia orang selalu dia ada kat kaki dia tu macam 6 jari. Jadi orang-orang dulu, kawan-kawan nak sindir dia, macam nak gelar, orang panggil dia lebih je. Panggil dia mat lebih. Lebih ni bukan tak hina pun, tuan-tuan, kan? Tak ada perkataan hina pun. Mat lebih. Dia marah dengar. Sampai kita kalau sebut perkataan lebih tu tak nak bagi dia marah, tak boleh sebut lebih. Kan? Takut dia terasa hati. Macam tu. Berarti perkataan tu taklah kotor sangat. Kalau tuannya tak suka, haram kita sebut. Itu dapat dosa fitnah dia, dosa mengumpat dia. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, maknanya termasuk la yata'anu ba'dukum ala ba'd. Lebih lagi engkau menikam sahabat engkau. Maksud tikam dengan kata-kata. Dedahkan aib dia. Samalah tu. Lebih-lebih lagi demikian. Mendedahkan aib. Sebab macam gelaran tadi, dia malu, dia rasa tak nak. Tapi kalau tuan dia suka, tak apa. Seperti panggil bapak kucing. Siapa dia? Sayyidina Abu Hurairah. Tapi orang suka, seronok Nabi gelar dia bapak kucing. Seronok. Tak apa, dia pun gembira sampai lekatlah nama dia sampai hari ini. Padahal asalnya bukan nama tu. Dia nama sebelum Islam Abdu Syamsin, hamba matahari, bin Sakhrin. Bapak dia Sakhrin. Sakhrin ketul batu. Ketul batu. Bila masuk Islam, Nabi dia tukar nama kepada Abdul Rahman bin Sakhrin. Tapi sampai peringkat Nabi tengok dia suka kucing, Nabi gelar dia bapak kucing. Tapi dia seronok dengan gelaran bapak kucing, maka lekatlah gelaran tu sampai hari ini. La yata'anu ba'dukum ala ba'din, maksud jangan termasuk dalam maksud jangan gelar orang, iaitu jangan mencerca, mengaibkan kamu dengan orang lain. Jangan mengaibkan orang lain. Tak boleh. Mendedahkan benda buruk dan sebagainya. Okey. Tadi kita mungkin dah sebut kot tadi. Bagaimana pula kisah Nabi? Kisah Nabi, satu ketika Nabi juga pernah mendedahkan aib orang lain. Satu ketika Nabi duduk dalam rumah, tiba-tiba ada seorang yang minta izin nak jumpa Nabi. Dia tu kira orang besar lah di kaum kampung dia. Nabi kenal. Betul, sahabat beritahu, ya Rasulullah, fulan ni datang nak jumpa engkau kejap. Nabi kata tunggu situ. Kebetulan Nabi duduk dengan Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi kata, bi'sal qaumi hadha. Orang yang paling tak baik, buruk, orang yang paling buruk ni orang ni. Ni
Sebab dia fulan yang duk tunggu Nabi tu. Aisyah pun diam je lah. Lepas itu Nabi keluar dan Nabi layan dia macam tetamu baik. Bagi makan, tunai hajat dia dan sebagainya. Selesai Aisyah kata, ya Rasulullah, tadi kau kata dia orang jahat, tapi nampak layan baik. Maka Nabi kata, orang jahat adalah orang yang digeruni kejahatan dia. Orang hormat dia kerana takut kejahatan dia. Tak yes boss, tak tunduk macam tu, siaplah kena. Orang takut dia sebab tu, maka tu tanda dia ni orang jahat. Orang jahat iaitu orang yang, kata Nabi SAW, orang yang hormat pada dia kerana takut kezaliman dia. Kalau tak hormat kena zalim, baik kita tu hormatlah. Hormat tu bukan semata-mata kerana dia baik, tapi kerana takut kezaliman dia. Ini orang jahat. Okey, kenapa Nabi dedah aib orang tu pada Aisyah? Itu lain. Itu dalam hal nak nak mencegah, nak menghalang daripada keyakinan Aisyah kepada orang tu. Tahu Aisyah duk dengar orang tu sembang, cerita bagus punya, duk anggap dia baik. Tak. Bagi tahu siap. Okey, dalam situasi kita sekarang, kalau ada kes macam tu, maksudnya masih sama apa yang kita sebut tadi, jangan sebar umum. Sebar bagi tahu pada orang yang berhak. Sama. Nabi tak sebar umum, tak cerita dalam khutbah masjid tentang keaiban orang tu. Nabi sebut pada Aisyah sebab Aisyah duduk dekat. Nanti Aisyah akan dengar cakap dia gini-gini, Aisyah percaya pula, akan bertindak pula dan sebagainya. Maka itu nasihat kita. Dan terakhir kita nak sebut, innallaha la yuhibbul fahish. Allah tak suka, Allah benci pada orang yang suka bongkar benda-benda yang buruk. Mutafahish, menyebabkan situasi itu akan berkembang menjadi buruk-buruk, menjadi benda yang tak baik. Innallaha la yuhibbul fahish al-mutafahish, orang yang menyebarkan benda buruk dan mengundang keburukan-keburukan yang berganda-ganda. Maka kita bertindak dengan cara yang baik dalam hal kita menggunakan apa saluran yang ada pada kita. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat, dan insya-Allah sekadar itu apa yang kita dapat manfaat daripada masa yang ada ruang ini, daripada hadis yang kita dengarkan. Wallahu taala alam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.